Dan sedikit saja soalan saya bersama. Adakah menjadi sunnah lah kita kata kalau ada masalah sakit dibuat orang, kita gunakan jampi ataupun alternatif lain juga sunnah? Okey, terima kasih. Dalam hadis Nabi kita tengok Nabi ni dia bukan berubat dengan jampi saja, dia berubat juga dengan benda lain. Sebab tu ada bab habatus sauda, bab Nabi, asal sebagai syifa yang disebut dalam Quran, dan habatus sauda syifa min kulli da. Walaupun ulama-ulama berbeza, adakah ini jibiliyah ataupun tidak jibiliyah, khususnya habatus sauda. Ulama-ulama hadis kebanyakannya cenderung macam kata boleh guna bahan-bahan itu, memang Nabi maksudkan bahan-bahan itu. Sebahagian mereka seperti Ibn Khaldun dan juga seperti Qadhi Iyad, mereka dan juga Ibn Qudamah, mereka cenderung kepada bahawasanya hal-hal ini merupakan jibiliyah, yakni Nabi sebut ubat yang ada di keliling Arab. Kalau kita ada tempat lain, contohlah nak bagi faham, orang Arab dia habatus sauda, kau orang Cina ke apa negeri dia ginseng, ada keliling dia lah, dia faham macam tu. Orang Melayu kot akak apa? Tungkat Ali. Tungkat Ali dia fungsi hak lain lah kan. Hujan-hujan ni bertanya Tungkat Ali. Okay. Tapi yang pentingnya ialah dia orang anggap Nabi nak cadangkan bahan. Maksudnya Nabi supaya kita cari bahan bila kita berubat. Di kalangan para ulama, majoriti kata tak, Nabi maksudkan bahan tu. Maksud bila Nabi sebut habatus sauda ada kelebihan. Ini juga mazhab Bukhari, mazhab sebahagian besar ulama hadis. Tapi Nabi ni dia bila sebut habatus sauda, dia tak sebut banyak mana. Kita lah kena cari. Dia kata habatus sauda syifa min kulli da. Habatus sauda punya ubat daripada syifa ni dia nakirah, yakni ubat bagi semua penyakit. Tapi dia tak bagi tahu nak makan secawan ke setengah, dia tak bagi tahu. Yang tu kena tanya pakar lah. Kita sendiri pergi tanya mufti, banyak mana nak makan, mufti bukan ahli tu, ahli kena pergi ke makmal, pergi tanya ustaz tak betul lah. Kena tanya orang yang akhirnya orang tak kena tanya doktor lah juga, orang yang buat kajian tentang tu. Di kalangan para ulama seperti yang disebut oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, dia menyatakan bahawasanya yang ni kena tengok. Sayyid Ibn Qayyim menyebut juga dalam Zadul Ma'ad. Dia kata kalau negeri panas ada yang sesuai. Mungkin Nabi sebut pada konteks masyarakat tu sesuai. Arab, kepanasan Arab, sesuai macam tu. Mungkin negeri lain ubat lain. Tapi Nabi nak bagi tahu apa? Bukan jampi saja. Kena cari bahan juga berubat. Ada kala kita jampi, ada kala kita tak. Dan Nabi tak kala semua benda Nabi jampi. Masa Nabi sakit pada akhir hayat, ufudul Arab, perwakilan Arab datang cadang macam-macam ubat. Aisyah tukang jampi, tukang bancuh lah. Maksudnya Nabi guna. Nabi tak kata padan kita orang Islam ni dengan jampi sudahlah. Nabi tak. Sebab tu kalau orang kata perubatan Islam, apa dia jampi? Salah tu. Termasuk anak-anak kita pergi belajar perubatan, termasuk perubatan lah yang Islam benarkan. Tapi kalau kita boleh jampi, mai khayau tengah malam budak-budak ni, kita boleh jampi. Nabi kita falyaf'al, buatlah jampi, bismillah. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Kita tiup dia. Boleh. Tengok khayau tengah-tengah malam, orang tua-tua kata apa? Minyak apa? Minyak celak. Pasal dia bubuh kot ni. Tak ada Nabi kata bubuh tak mana-mana, tapi Nabi kata syaitan ni yajri majrid dam. Dia berjalan kepada majrid dam. Dia jalan pada urat darah. Konsep urat darah ni, dia semua hak kawasan urat ni macam dia kuasai fikiran orang melalui urat. Tuan-tuan tengok ekor panca, tuan tengok kan, ditikam kepala kita, kita jadi gelak. Dia pandai main urat. Kadang-kadang syaitan ni dia masuk macam tu lah. Yang tu orang yang kena histeria saat dia menjerit, saat dia gelak, saat apa, sapu mana pun apa, tapi pengalaman orang, dia sapu kat situ, dia rasa macam berkesan. Mungkin sebabnya salah satu sebab aliran darah. Syaitan bergerak melalui aliran darah tu. Jadi dia sapu pada aliran darah dalam kepala.
Dia panggil minyak. Orang tu panggil minyak celak. Pasal apa? Duduk dekat kawasan Natal kot kan. Dia panggil. Tak apalah dia sapu. Bolehlah. Faliyafa'al. Kita ni duduk jampi sembuh. Lepas tu orang minta tolong siap. Kita tolong lah. Boleh tak bila lepas tolong tu minta upah pula? Boleh. Ada dalam hadis Bukhari. Boleh. Boleh jampi kita, tapi saya jampi cah RM10. Tak apa, boleh. Pasal ada kerja. Bukan duduk saja. Pasal ada kerja. Nak kena baca, cari ni kan. Cuma tak ada lah pendetailan dalam hadis jampi di minyak zaitun ke jampi. Tak ada. Tetapi oleh kerana minyak zaitun ni umpamanya dia minyak yang barakah. Kan? Syajaratun zaitun. Pokok zaitun ni. Syajaratun mubarakah. Pokok yang berkat. Kita baca dalam surah An-Nur. Kan? Jadi ada orang cadang minyak zaitun, boleh ke? Ada orang buat minyak nyok, boleh ke? Ada orang jampi terus, boleh ke? Daun bidara umpamanya, daun bidara. Tak ada dalam hadis kata daun bidara. Yang daun bidara dalam hadis guna untuk apa? Orang apa? Orang mati, mandi mayat. Tetapi tajribah, pengalaman orang ni, pengalaman ni dapati, hatta ada riwayat daripada Sa'id bin Musayyib, dapati jin tak apa suka daun bidara. Bukan daun tu ajaib, tak. Sekali duduk balik tengok pokok tu keluar cahaya ke apa, dah. Dia macam ni, lipas tak suka benda tertentu, ulat tak suka bau tertentu, kita pun tak suka benda yang bau tertentu. Jin ni, makhluk ni, dia ada benda yang dia tak suka bahan tertentu. Kalau kita faham kau tu, kita tak jadi khurafat lah. Faham tuan-tuan? Ibnu Taimiyah rahimahullah, ada orang zaman dia hebat, kononnya masuk dalam api tak terbakar, sihir. Ibn Taimiyah kata boleh masuk sekali lagi, sapu daun bidara penuh badan. Nak tengok dia sapu badan bidara, masuk terbakar dah. Heran. Ibn Taimiyah kata sebab kerana jin tak mau rapat dengan dia, dia tak suka daun tu. Jadi makhluk manusia pun kita ada benda kita tak suka, bau benda tu pening, duduk dalam kereta muntah kita misalnya. Kalau kita faham konsep yang macam tu, tak adalah kita khurafat. Maka ada orang bila dia jampi, kita tengok dia buah daun bidara ke apa semua, sebab yang rasional. Tak, wallahu alam.